Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan kongsikan satu video berkaitan dengan kajian iaitu COVID-19, keberkesanan perisian multimedia dalam PDPR secara online terhadap proses pembelajaran murid sekolah di daerah Kubang Pasu, Kedah dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP di Malaysia. Berikut adalah isi kandungan pembentangan saya iaitu pertama, latar belakang kajian, kedua, penyataan masalah, ketiga, objektif dan rangka kajian, keempat, metodologi kajian, kelima, dapatan kajian, keenam, perbincangan dapatan kajian dan ketujuh, sumbangan kajian. Latar belakang kajian keberkesanan perisian multimedia dalam PDPR secara online. Terlebih dahulu, saya ingin terangkan apa itu PDPR. PDPR ialah PDP yang dilaksanakan di rumah atau pusat komuniti atau di mana-mana lokasi yang bersesuaian. PDPR boleh dilaksanakan dalam talian atau luar talian atau off-site dengan berstruktur dan terancang. Terdapat dua objektif PDPR dilaksanakan. Pertama, menjadi panduan kepada murid mengikuti PDPR secara optimum dan kedua, menjadi panduan kepada guru untuk melaksanakan PDPR secara berstruktur dan terancang. Hal ini selaras dengan sistem pendidikan negara yang terkandung dalam PPPM 2021 sehingga 2025 yang menyatakan bahawa sistem pendidikan negara untuk tempoh 15 tahun akan datang bermatlamat melengkapkan murid dengan kemahiran baharu yang diperlukan oleh mereka untuk merebut peluang dan menangani cabaran abad ke-21. Selain daripada itu, cabaran terkini Malaysia ialah menangani wabak COVID-19 yang menjadi isu kecemasan terhadap tuntutan pendidikan dalam abad ke-21. Laporan Buletin PPD KP 2020 menyatakan bahawa bagi memastikan pembelajaran murid tidak ketinggalan, KPM telah menekankan beberapa kaedah pembelajaran yang boleh dilaksanakan oleh semua pendidik melalui penggunaan internet sebagai platform untuk memastikan pembelajaran murid secara berterusan yang dipanggil e-pembelajaran. Selanjutnya, saya akan terangkan berkaitan dengan penyataan masalah. Menurut kajian Avid Chin pada tahun 2020, pihak sekolah memerlukan sokongan untuk menjalankan pendidikan dalam talian. Manakala Wizard et al. 2020 pula menyatakan bahawa terdapat kekaburan tentang perkara yang harus diajar, cara mengajar, beban guru dan murid, persekitaran pengajaran dan implikasi untuk ekuiti pendidikan. Wizard et al. 2020 juga menyatakan terdapat beberapa kelemahan iaitu kelemahan infrastruktur pengajaran dalam talian, guru kekurangan pengalaman, pembelajaran guru yang tidak seimbang dan pengalaman guru yang berbeza-beza. Dalam laporan PPPM 2013 sehingga 2025 menyatakan bahawa penggunaan ICT di sekolah masih di tahap lemah dari segi kualiti maupun kuantiti. Dalam kenyataan Mahathir Khalid 2021 menyatakan bahawa masalah kekurangan peralatan, kelemahan capaian internet serta kurang keyakinan kepada keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah menyebabkan 3 juta pelajar di seluruh dunia terkesan dengan penutupan sekolah berikutan pandemik COVID-19, iaitu laporan UNESCO 2021. Tiada murid tercicir dalam pembelajaran. Sekolah perlu memastikan semua murid dapat mengikuti PDPR berdasarkan keperluan dan kesediaan mereka. Guru perlu mengenal pasti kaedah PDPR yang sesuai. Menurut Mahathir Khalid 2021, guru perlu meneroka cara yang berbeza dan bersesuaian untuk kelangsungan dan peningkatan penglibatan murid dalam PDPR. Selain daripada itu,
Menurut kajian Nur Aisyah, Zamri Afendi dan Muhammad pada tahun 2012, isu kekurangan bahan bantu mengajar di sekolah bandar dan luar bandar juga antara masalah yang dihadapi oleh guru. Selain itu, laporan Nur Ain, Syajiana dan Hasmidah dalam kajian mereka pada tahun 2020, kemudahan seperti komputer dan internet yang kurang memuaskan di sekolah menyukarkan pengaplikasian multimedia dalam proses PDPR. Masalah ini menyebabkan buku teks dan buku rujukan menjadi pilihan guru-guru untuk mengajar. Maka, isu dan masalahnya ialah kehadiran murid dalam proses PDPR tidak mencapai 80% seperti yang dilaporkan dalam kajian Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2021. Pandangan bekas Ketua Pengarah Pelajaran, Datuk Dr. Amin Senin dalam satu kenyataannya kepada Akhbar Utusan Malaysia mendapati bahawa murid tidak memberi fokus 100% jika guru mengajar secara dalam talian dalam tempoh 30 hingga 40 minit mengikut jadual kelas biasa. Maka, laporan UNESCO 2020 menyatakan penggunaan ICT di kalangan guru-guru masih di tahap lemah. Kenyataan PPPM 2013 hingga 2025 juga melaporkan bahawa 80% guru menggunakan ICT kurang 1 jam seminggu. Hal ini juga telah dibuktikan oleh kajian Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2021 bahawa kemahiran guru menggunakan ICT pula hanya sekitar 50% hingga 60% sahaja. Persoalan, keberkesanan pengajaran guru di Malaysia secara atas talian dapat memberi impak positif atau negatif memandangkan guru-guru kurang kemahiran dalam penggunaan ICT. Seterusnya, saya akan terangkan objektif dan rangka kajian. Pertama, mengenal pasti tahap keberkesanan perisian multimedia dalam PDPR semasa Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Kedua, mengenal pasti tahap proses pembelajaran murid dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Malaysia. Terdapat dua pemboleh ubah dalam kajian ini iaitu keberkesanan perisian multimedia yang mempunyai 3 elemen, isi kandungan dan sukatan pelajaran, aspek interaktif dan aspek menarik minat dan motivasi serta pemboleh ubah proses pembelajaran murid yang dipetik daripada kajian Nur Aisyah et al. Pada tahun 2012. Seterusnya, metodologi kajian dalam kajian ini ialah sampel diambil seramai 140 responden. Instrumen kajian adalah daripada 24 item soalan dan kaedah analisis data adalah analisis deskriptif, iaitu untuk mengetahui apakah tahap keberkesanan perisian multimedia dalam PDPR semasa Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP dan apakah tahap proses pembelajaran murid dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Malaysia. Berikut adalah dapatan kajian tahap keberkesanan perisian multimedia dan tahap proses pembelajaran murid didapati. Keberkesanan perisian multimedia berada pada tahap tinggi, begitu juga pada elemen kandungan dan sukatan pelajaran, aspek interaktif dan aspek menarik minat dan motivasi juga berada pada tahap tinggi. Proses pembelajaran murid juga berada pada tahap tinggi. Maka, untuk perbincangan dan dapatan kajian, tahap keberkesanan perisian multimedia di sekolah menengah, dapatan menggambarkan tahap keberkesanan perisian multimedia adalah tinggi. Dapatan ini berjaya menjelaskan elemen perisian multimedia iaitu aspek isi kandungan dan sukatan pelajaran, aspek interaktif dan menarik minat serta motivasi murid berjaya diaplikasi dalam proses PDPR murid semasa PKP di Malaysia. Manakala tahap proses pembelajaran murid, dapatan kajian menunjukkan tahap proses pembelajaran murid adalah tinggi. Ini menunjukkan bahawa perisian multimedia dapat mengekalkan tumpuan, meningkatkan kemampuan kognitif dan kemahiran sosial murid semasa belajar
dalam suasana yang lebih selesa dari segi masa dan kebolehan mereka. Selain itu, ikon-ikon yang terdapat pada perisian multimedia dapat memberi rangsangan kepada murid. Ini bermakna proses pembelajaran murid dipengaruhi oleh latihan serta pengayaan dalam perisian yang dapat memberi peluang kepada murid untuk mengukuhkan pemahaman mereka terhadap proses pembelajaran. Pembelajaran murid secara dalam talian dengan penggunaan perisian multimedia mampu mempengaruhi kemahiran murid dalam literasi komputer. Selain daripada itu, sumbangan kajian pada bidang ilmu, Gambar Raja memberi gambaran baharu dari segi input dan perspektif dalam bidang pengajaran dan pembelajaran berkualiti semasa tempoh PKP. Perincian elemen-elemen keberkesanan penggunaan multimedia dapat membentuk persepsi murid terhadap proses pembelajaran serta kesan langsung penggunaan perisian multimedia terhadap proses pembelajaran murid. Sumbangan kajian terhadap praktikal, hasil dapatan kajian menunjukkan murid bersetuju bahawa aplikasi multimedia dalam PDPR terhadap proses pembelajaran telah mewujudkan pembelajaran yang berkesan dan bermanfaat semasa tempoh PKP. Penggunaan perisian multimedia ini dapat mengurangkan persepsi negatif masyarakat bahawa proses pembelajaran terhenti semasa PKP. Akhir sekali, cadangan. Setelah saya menjalankan kajian ini, terdapat 2 cadangan. Cadangan pertama ialah satu modul khas yang mempunyai set arahan kepada ibu bapa supaya boleh memainkan peranan lebih sistematik dan berkesan dalam membantu anak-anak mereka meneruskan proses pembelajaran di rumah. Dan cadangan kedua ialah perlunya insentif khas kepada warga guru dan murid dengan memberi data internet tambahan untuk proses pengajaran secara digital. Penambahbaikan sistem jalur lebar dan peruntukan pembelian alat bantu mengajar secara digital dapat membantu murid-murid dan guru melaksanakan PDPR secara lancar. Sekian, terima kasih.